Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Siring Jalan, channel spontan, channel Malaysian Respon. Kepada rakan-rakan yang baru mengikuti channel ini di mana saja Anda berada, di Filipina, di Thailand, di Malaysia, di Brunei, di Timor Leste, silakan subscribe tuan-tuan. Semoga perbahasannya boleh kita perbesarkan, perluaskan lagi. Nah, kalau ada sebarang kekurangan silakan komen di ruangan komen karena saya YouTuber yang baru belajar. Kalau salah atau kurang tolong komenkan. Oke, straight to the point tuan-tuan. Seperti mana thumbnail yang saya berikan di muka depan. Mengenai isu yang orang cakap sedikit lapuk, sedikit basi, tapi sebenarnya masih wajar, masih tip-top kalau kita bahaskan. Yaitu tentang pada tahun 2020, di awal 2020 terjadi tuduhan bahawa kononnya Piala AFF Suzuki tahun 2010 yang dimenangi oleh pasukan Harimau Malaya kita, pasukan Malaysia itu sebenarnya satu perlawanan yang sudah diatur. Ya, perlawanan yang sudah diatur di peringkat akhir di kedua-dua leg pertama dan leg kedua. Terutama leg pertama yang dimainkan pada 26 Desember di Kuala Lumpur. Saya ada di stadium pada masa itu. Oke tuan-tuan, jadi kenapa saya perlu mengutarakan isu ini dalam konten saya? Karena pertama saya rakyat Malaysia. Saya terpanggil untuk menjawab bagi pihak kita warga Malaysia dengan jawapan yang saya kira bernas dan tidak ada dalam konten-konten yang lain selain yang ada di video saya. Saya bukan kata video saya lebih hebat dari video lain, tapi saya buat kajian sendiri secara bebas, secara apa orang cakap, saya mendetail, saya tengok balik video-video lama tu. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan apakah alasan-alasan mereka? Okey, dalam satu segmen orang cakap bual bicara, segmen talk show di Indonesia yang dikelolakan oleh seorang host yang sangat terkenal, pembawa acara yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Mata Najwa. Namanya Najwa Shihab, nama rancangannya Mata Najwa. Jadi 3 orang pemain Indonesia telah dipanggil. 2 daripadanya bermain dalam AFF Suzuki Cup peringkat akhir tersebut, yaitu Maman Abdul Rahman dan Hamka Hamzah. Maman dia pakai baju nomor 5, Hamka kalau saya tidak salah dia pakai baju nomor 23. Kebetulan saya duduk di tribun bawah, jadi saya nampak Hamka berada di depan saya kalau dia lari. Okey, dan seorang lagi yang dipanggil adalah bukan Firman Utina, tapi bekas kapten diorang, saya lupa nama dia lah. 3 orang dipanggil. Jadi antara yang dituduh adalah salah seorang lagi yang tidak hadir pada masa itu, tapi hadir pada interview yang kedua adalah Marcus Harrison. Jadi ada 3 nama, 4 termasuk Firman Utina, yaitu kapten pasukan Garuda pada masa itu yang dituduh. Antara tuduhan mereka yang paling mereka tekankan adalah kononnya bandar. Bandar ini kalau di Malaysia kota, kalau di Indonesia bandar ini penganjur besar yang bersangkut paut dengan kriminalisasi, dengan jenayah. Bandar sabu maksudnya pengedar sabu. Bandar narkoba maksudnya pengedar dada. Bandar judi maksudnya pengelola perjudian. Jadi kononnya bandar judi dari Malaysia telah menggunakan laser sebagai sebahagian daripada gangguan semasa perlawanan akhir. Nah tuan-tuan, kalau kita kaji secara menyeluruh, laser ini sebenarnya sudah bermula pada peringkat perlawanan kumpulan lagi apabila Malaysia dibelasah 5-1 di Gelora Bung Karno pada perlawanan pertama kumpulan E pada masa itu. Mata Syarbini Alawi dan Muslim Ahmad hampir bocor kena laser, tapi kita tidak komplain. Okey, itu tuduhan mereka yang pertama. Kononnya laser dari awal sudah direncanakan oleh para bandar judi untuk mempengaruhi pergerakan pemain pada masa itu. Kemudian ketiga-tiga gol Malaysia, terutama 2 gol awal, dituduh sebagai gol yang sengaja diboloskan oleh pemain mereka, yaitu Maman Abdul Rahman yang bernomor 5 untuk gol pertama, gol kedua juga beliau, dan gol ketiga adalah kedua-duanya, Hamka Hamzah dan Maman Abdul Rahman apabila Syafi'i Salim menanduk dari tengah dengan 2 orang defense yang ball watching. Saya akan jelaskan penjelasan saya kemudian tuan-tuannya. Kemudian tuduhan mereka yang ketiga adalah kononnya di Gelora Bung Karno, semasa Firman Utina menendang sepakan penalti dan diselamatkan oleh Apek atau Khairul Fahmi pada masa itu, kononnya terdengar saranan daripada jurulatih Raja Gopal yang menyatakan Khairul Fahmi supaya melompat ke bahagian kanan untuk menyelamatkan tendangan tersebut. Nah ini merupakan arahan biasa tuan-tuan, tapi ini pun mereka sebutkan sebagai sebahagian daripada isi tuduhan mereka. Kemudian gol Malaysia. Gol Malaysia adalah bola yang diberikan dari titik tengah padang oleh Maman Abdul Rahman sekali lagi kepada pemain gantian Malaysia Asyari Samsudin yang terus dipas kepada Syafi'i Salih lalu menendang di antara 2 central defender Indonesia. Jadi ini hujah-hujah mereka tentang
terjadinya kasus suap ataupun tuduhan perlawanan diatur. Nah, jadi ini penjelasan saya, tuan-tuan. Saya merasakan tidak ada pengaturan perlawanan. Alasan saya yang pertama, kenapa jika ada tidak diusut oleh KPK? Apa maksud ini, tuan? Ini bahasa Indonesia. Kenapa tidak diusut oleh KPK kasus ini? Maksudnya kenapa tidak diselidiki oleh KPK kes ini? KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di Malaysia SPRM, pencegahan rasuah. Ya. KPK Indonesia sangat-sangat tegas, tuan-tuan. Kalau ada kes sebesar ini, termasuk tuduhan daripada bekas pengurus pasukan Indonesia pada masa itu, Pak Andi Darussalam, kenapa tidak diselidiki oleh KPK? Kalau betul ada. Itu hujah saya yang pertama. Kemudian saya akan patahkan satu persatu hujah-hujah mereka tadi. Okey, yang pertama, tuduhan laser. Laser seperti kita tahu, di perlawanan sebelumnya sudah ada. Tapi semasa perlawanan pertama di Kuala Lumpur itu, laser yang pertama dikomplain oleh Marcus Harrison bukan pada minit ke-51, tapi pada minit ke-7. Apabila Malaysia mendapatkan sepakan sudut yang pertama, Marcus Harrison sudah komplain. Coba perhatikan balik, tuan-tuan. Saya baru tengok dia punya video. Pada minit ke-7, Marcus Harrison sudah komplain. Jadi ini bukan laser yang direncanakan. Maknanya Marcus Harrison sedar. Lepas itu Maman Abdul Rahman, tuan-tuan. Maman Abdul Rahman dikatakan sebagai tertuduh pertama yang sangat-sangat disumbat dengan duit pada masa itu. Tapi pada minit ke-12, beliau sendiri telah 2 kali dibolosi oleh, pertama oleh Safi Isali, yang kedua oleh Matthew atau Nur Syahrul dan Talaha, dan beliau menolak Nur Syahrul dan Talaha ke bawah sampai terjadi foul menyebabkan sepakan percuma pada minit ke-12. Nampak? Jadi beliau memang pemain yang tidak mempunyai keupayaan untuk menahan serangan dari garisan tepi. 2 insiden tersebut menyebabkan pasukan Malaysia mengandaikan bahawa jika bola dihantar ke sudut sebelah kanan pasukan Indonesia, berkemungkinan Matthew boleh outfox, boleh melepasi Maman Abdul Rahman. Kerana itulah gol pertama terhasil. Coba perhatikan, tuan-tuan. Selepas interval laser pada minit ke-57 perlawanan disambung, Malaysia mendapatkan sepakan sudut. Selepas sepakan sudut, berlaku kucar kacir di depan gawang Indonesia. Apabila bola terlepas, Indonesia melancarkan serangan balas yang sangat laju. Christian Gonzalez bersama dengan Yongki serta Zulkifli berada 3 orang di hadapan, berdepan dengan 2 pemain pertahanan Malaysia, iaitu Muslim Ahmad dan Fadli Syaz. Tetapi apabila Okto Maniani beralih di belakang untuk menyambut bola, Amar Rohidan berjaya mengait bola tersebut dan terus melakukan sepakan clearance. Sepakan tersebut, tuan-tuan, nampak seperti bukan clearance, tapi sebenarnya ia merupakan satu sepakan clearance. Kenapa? Kerana pada masa itu momentum serangan sedang dilakukan oleh Indonesia, iaitu serangan balas laju dengan 4 pemain. 3 di depan diikuti oleh Okto Maniani. Jadi apabila Amar Rohidan yang memakai nombor 12 mendapat bola tersebut, beliau langsung memberikan sepakan clearance. Tapi sepakan clearance-nya, beliau melihat Maman Abdul Rahman bersendirian di pojok kanan gawang Indonesia. Jadi beliau menunjukkan bola itu dengan harapan Matthew atau Nur Syahrul akan mengejar bola tersebut. Dan inilah yang terjadi. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya Hamka Hamzah sudah mengantoikan dirinya sendiri dalam temu rahmat tersebut apabila beliau mengatakan dia tahu bahawa di kawasan tersebut terdapat tanah jerlus. Dan dia menyatakan kepada Maman Abdul Rahman. Jadi apabila bola disampaikan ke sana, Matthew mengejar, dan Maman Abdul Rahman sebenarnya telah memainkan peranannya sebagai seorang pemain pertahanan. Cuma beliau berjaya diatasi. Apabila bola itu slow mau jatuh ke garisan tepi, Matthew mengejar dari belakang, Maman Abdul Rahman melakukan apa yang wajar dilakukan oleh seorang pemain pertahanan, yaitu melakukan body shielding dengan siku kanannya. Tapi Matthew berjaya mengelak. Di samping mengelak, beliau maju ke depan, lalu bola terbawa ke depan. Dan Hamka Hamzah yang kebetulan orang bilang kepeleset pisang tersebut, sebenarnya tidak sengaja menjatuhkan diri. Beliau keliru kerana di depannya sudah ada Asy'ari Samsudin dan Syafi'i Salim menyambut bola. Dan intensinya adalah menghalang sepakan kaki kiri Matthew. Jadi dia pergi kepada option yang kedua. Tapi pada masa yang sama Matthew melihat Syafi'i Salim berada pada posisi yang baik, lalu melorongkan bola kepada Syafi'i Salim. Jadi di situ, tuan-tuan, terjadinya gol yang pertama. Itu tidak ada kena-mengena dengan unsur rasuah. Maman Abdul Rahman sudah melakukan apa yang terdaya. Cuma Matthew seorang pemain yang luar biasa. Kerana pada gol yang kedua, Matthew sekali lagi menjalankan gerakan yang sama dari tepi sebelah kanan gawang Indonesia. Berjaya melepasi 2 pemain pertahanan Indonesia, yaitu Nasuha dan Zulkifli. Kemudian menendang bola. Bola tersebut sebenarnya terkena bahagian punggung belakang
Maman Abdul Rahman, lalu jatuh di depan Asyari Samsudin. Jadi tidak ada unsur kesengajaan di situ. Itu tendangan yang membias. Apabila Matjo melakukan hantarannya tidak ditujukan pada pemain Malaysia. Beliau mau mengcross ke tengah, tapi bola terkena bontot punggung Maman Abdul Rahman, lalu bola membias jatuh kepada Asyari Samsudin, lalu menendang daripada luar kotak penalti. Gol. Jadi itu bukan gol yang ada unsur direncanakan. Sedangkan gol yang ketiga berlaku apabila ada perebutan di garisan tengah. Berlaku perebutan di garisan tengah, sekali lagi Malaysia memanfaatkan bahagian kanan Indonesia. Apabila S. Kunalan menghantar bola kepada Syafiq Rahim menghantar kembali kepada Kunalan. Kunalan melihat Mahali Jasuli free di tengah. Beliau menghantar kepada Mahali Jasuli. Mahali Jasuli sudah melihat Syafiq Isali berada di situ. Bolanya melambung ngam-ngam di sana. Bola ini hampir sama dengan gol yang dijaringkan oleh Azamuddin Akil. Hasil hantaran Mahali juga pada tahun 2012. Kerana mereka tahu pertahanan Indonesia adalah tim yang mempunyai mentaliti menyerang. Jadi pertahanan mereka, jika ada dua pemain pertahanan tengah, kita letakkan satu pemain di tengah, dua pemain pertahanan ini sudah tidak tahu siapa yang harus mengantisipasi bola tersebut. Jadi Syafiq Isali melakukan free header. Jadi tidak ada unsur bola rasuah di situ. Okey. Seterusnya, apa yang berlaku di Jakarta pada leg kedua, pusingan kedua pada 29 Disember. Gol penalti, tuan-tuan. Gol tersebut apabila Indonesia melakukan sepakan penalti, Apek telah mengambil masa untuk menenangkan keadaan. Jadi salah seorang pemain pertahanan Malaysia, iaitu Fadli Sas, telah diberikan message oleh bench Malaysia, oleh bangku simpanan Malaysia, untuk menyampaikan pesanan jurulatih kepada Apek untuk melompat ke samping kiri. Samping kirinya bermaksud bahagian kanan kaki Firman Utina. Jadi apabila Firman Utina melakukan tendangannya pertama lemah. Kedua, Apek sebenarnya mau berdiri di garisan tengah. Tapi apabila melihat bola itu di samping arahan yang diterima, beliau terus melompat ke samping kiri. Jadi nampak, itu bukan unsur rasuah. Kerana apa, tuan-tuan? Arahan itu hanya arahan normal dari seorang jurulatih kepada pemainnya. Kerana beliau mungkin sudah mengkaji, apatah lagi yang mengambil sepakan penalti adalah kapten pasukan Indonesia. Daripada 4 sepakan penalti Indonesia yang berlaku sepanjang turnamen, 3 diambil oleh Firman Utina. Jadi Datuk K. Raja Gopal sudah menganalisis apatah lagi mungkin terjadi kemungkinan berlaku keputusan draw 3-3. Jadi sepakan penalti salah satu yang memang dikaji oleh seorang jurulatih. Kemudian, tuan-tuan, gol di separuh masa kedua, gol yang membunuh semangat pasukan Indonesia. Gol tersebut, jika kita lihat, sebenarnya pasukan Indonesia sedang melakukan serangan. Mereka berkumpul di depan garisan penalti Malaysia, menyerang seperti tiki-taka, tapi tidak dapat menembusi. Jadi apabila bola dihantar ke belakang oleh Muhammad Ridwan, pemain yang memakai nombor 22, bola itu dipas kembali kepada Maman Abdul Rahman. Maman Abdul Rahman telah memberikan bola tersebut straight ke kaki Asyari Samsudin. Jadi itu nampak sangat jelas seperti ada unsur melakukan kapsit. Tapi sebenarnya tidak, tuan-tuan. Beliau melakukan itu kerana di depannya Bustomi sudah melakukan larian. Di samping Arif Suyono juga sudah menunggu di situ. Jadi bola itu sebenarnya mau ditujukan kepada dua pemain tadi. Tapi disebabkan dua pemain berada pada jarak lebih daripada 10 meter, dia cuba untuk melakukan trupas. Trupasnya dibaca oleh Asyari Samsudin, yang menyebabkan beliau menghantar bola tersebut direct kepada Syafiq Isali. Dan Syafiq Isali sebenarnya dikepung oleh dua pemain pertahanan. Tapi bola itu adalah bola laju, tidak ditahan oleh Syafiq Isali. Syafiq Isali membiarkan bola tersebut berada di depannya, kemudian merembat. Jadi nampak, tuan-tuan, kesemua bukti sudah saya jelaskan. Jadi saya mohon, tuan-tuan, video ini dibikin pun bukan untuk mengapi-apikan, cuma untuk menjelaskan. Saya tidak minta saudara-saudara menerima kekalahan dengan hati terbuka, tapi saya minta kalian menerimanya dengan lapang dada, bahawa terdapat bukti menunjukkan tidak ada unsur rasuah di situ. Kemenangan Malaysia adalah kemenangan yang murni, yang dicapai hasil jerit payah para pemain yang belajar daripada kesilapan mereka setelah dibelasah pada perlawanan pertama 5-1. Jadi nampak, tuan-tuannya, semoga bukti-bukti yang saya berikan ini boleh menghapus perasaan syakwa sangka antara kita. Tujuan channel ini adalah untuk menjelaskan hal-hal yang patut dijelaskan, yang boleh meredam perasaan amarah, syakwa sangka atau perasaan-perasaan lain yang mungkin negatif terhadap perhubungan kedua buah negara yang bersaudara ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majulah sukan untuk Malaysia dan Indonesia. Semoga di final akan datang derby Nusantara kita yang masyhur ini akan tetap boleh kita saksikan. Okey, adios.